wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung pengajian bagi kitab Minhajul Talibin, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa dan Allah mengabulkan segala hajat dan menjadikan kita di antara hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Maka kita masih berada dalam bab tayammum, dan insya-Allah pada hari ini kita akan meneruskan daripada apa yang dikenali sebagai jabirah. Ini masalah jabirah dalam bab tayammum, dan kita melakukan sedikit ini murajaah atas apa yang kita telah membicarakan pada minggu yang lepas. Minggu yang lepas kita telah habis membicarakan tentang sebab-sebab ini tayammum. Daripada sebab-sebab ini dibolehkan kita tayammum apabila kita tidak ada air, ataupun kita ada air akan tetapi kita memerlukannya untuk kita minum, ataupun diberikan kepada binatang ini yang bernyawa ataupun tunggangan, ataupun yakni seseorang itu dia ada air akan tetapi dia sakit dan dia tidak dapat menggunakan air pada anggota badannya. Maka ini adalah daripada sebab-sebab tayammum yang disebutkan oleh Imam Nawawi, yang mana dibolehkan kita melakukan tayammum. Selepas itu ini beliau mengatakan in lam yakun alaihi satir. Sebelum itu beliau mengatakan wa idam tana isti'maluhu fi udwin. Apabila seseorang itu berada dalam keadaan yang mana dia tidak dapat menggunakan air. Dia tidak dapat menggunakan air pada anggota wudu. In lam yakun alaihi satir. Jadi penulis ini dia mengatakan kita kena lihat kepada keadaannya, sama ada dia ada penutup ataupun tidak ada penutup pada tempat yang dia tidak boleh mengenakan air. Jadi beliau memulakan dengan mengatakan in lam yakun alaihi satir. Ini adalah keadaan yang pertama, iaitu dia tidak ada penutup. Misalan ini satu orang, misalan dia accident, naudzubillah min zalik, dan tangannya ini misalan terkoyak. Tangannya terkoyak. Dan selepas itu dia keringkan ini tangan itu sehingga darah ini tidak keluar, dan dia tidak meletakkan apa-apa di atas tangan tersebut. Dia hanya letak ini sebagai misal, letak ubat sahaja misalan. Dan doktor mengatakan tidak boleh kena air misalan. Kalau kena air dia menyebabkan sakit ini yang amat, dan dia boleh melambatkan kesembuhan sebagai misal. Maka dalam keadaan seperti ini penulis ini mengatakan dia ada kecederaan dan air tidak boleh kena kepada anggota wudu itu, dan dia tidak ada satir. Ini adalah misal yang pertama. Kalau sekiranya tidak ada satir, maka juga yang ini diwajibkan dia melakukan tayammum. Wajibat tayammum. Tetapi bagaimana dia melakukan tayammum? Maka beliau mengatakan wa kadza ruslus sahih 'ala al-madhhab wa la tartiba bainahuma lil junubi fa in kana muhdithan. Ini semua dia syarahkan bagaimana yang dia nak melakukan, bagaimana dia nak melakukan tayammum. Nanti insya-Allah kita akan masuk ini kepadanya. Kita lihat ini dulu satu persatu apa yang disebutkan oleh penulis. Jadi keadaan yang pertama adalah diwajibkan dia melakukan tayammum. Mungkin orang menanyakan kenapa diwajibkan dia melakukan tayammum. Jawapannya ini mudah. Ini maksudnya ada sebahagian daripada anggota wudu tidak kena air. Maka kita melakukan tayammum sebagai gantian bagi tempat yang tidak kena air. Yakni sebagai misal kalau seseorang itu tangan kanannya misalan ada koyak dan dia tidak boleh kena air misalnya, dia tidak boleh basuh bahagian itu walaupun tidak ada penutup. Jadi dia basuh apa yang dia mampu daripada yakni anggota yang sihat, dan selepas itu dia melakukan tayammum. Dia melakukan tayammum untuk menggantikan tempat yang tidak kena air. Itu sebab di sini penulis mengatakan wajibat tayammum. Diwajibkan tayammum sebab tak semua anggota badannya terkena air. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Saya rasa minggu lepas juga saya telah mensyarahkan tentang ini perkara ini. Selepas itu penulis membicarakan tentang masalah mandi hadas. Jadi berkaitan dengan wudu kita tidak ada masalah. Yang ini kita boleh faham. Cuma beza di antara wudu dengan mandi hadas. Wudu ada tertib, mandi hadas tidak ada tertib. Ini bezanya, dan ini disebutkan oleh penulis. Beliau mengatakan wa kadza ghuslus sahih 'ala al-madhhab. Yakni diwajibkan, yakni dia membasuh bahagian yang sahih. Apa yang dimaksudkan dengan bahagian yang sahih? Maksudnya bahagian yang tidak ada kecederaan. Yakni satu orang misalan tangan kanannya hanya misalan yakni satu bahagian yang koyak.
tetapi bahagian yang lain tidak koyak, maka wajib dia membasuh bahagian yang tidak koyak. Maka diwajibkan, yakni dia diwajibkan dia membasuhnya. Jadi dia melakukan tayamum hanya pada bahagian yang tidak boleh kena air. Tetapi bahagian yang kena air wajib dia membasuhnya. Jadi dia melakukan basuhan dan juga dia melakukan tayamum. Dia melakukan ini basuhan dan dia melakukan tayamum. Wala tartiba bainahuma lil junubi. Ini beza di antara wudu dengan mandi hadas. Wudu kita ada tertib. Itu sebab minggu lepas kita membicarakan kalau kecederaannya pada tangannya, maka dia tidak boleh tayamum dulu. Dia nak kena basuh mukanya dulu. Apabila sampai kepada masa membasuh tangannya, maka baru dibolehkan dia melakukan tayamum. Tetapi kalau sekiranya satu orang itu junub misalan, dan sebahagian daripada badannya ada bandage, ataupun air tidak boleh kena kepada sebahagian daripada badannya, maka dia boleh melakukan tayamum dahulu dan dia mandi, ataupun dia mandi dan dia melakukan tayamum. Maka dia melakukan tayamum bagi bahagian yang tidak kena air. Jadi hukumnya sama bagi wudu dan mandi hadas. Cuma bezanya adalah wudu diwajibkan tertib, mandi hadas tidak diwajibkan tertib. Ini yang penulis mengatakan wala tartiba bainahuma lil junubi. Tidak ada tertib di bainahuma. Huma ini balik kepada wudu dengan tayamum. Ghusl dengan tayamum. Tidak ada tertib di antara mandi dengan tayamum. Yang ini maksudnya dia boleh melakukan tayamum dahulu selepas itu mandi, ataupun mandi dahulu selepas itu yakni tayamum. Fa in kana muhditsan, tetapi kalau sekiranya dia muhdis, yakni maksudnya dia tidak ada wudu, fal asahu ishtiratu tayammum waqta ghuslil alil. Ini mengikut kepada pendapat yang asah. Di sini kita nak kena fokus sikit ya. Ini kita nak kena pay attention sikit. Di sini kita ada khilaf ya. Fal asah. Seperti mana kita mengetahui muqabil asah yakni qaul. Muqabil asah yakni qaul qawi. Adakah dibolehkan kita beramal dengan qaul muqabil? Jawapannya dibolehkan. Yakni untuk diri sendiri. Betul ke tidak? Yakni boleh kita mengamalkannya. Taib. Kenapa yakni kita nak kena pay attention yakni kepada muqabil? Sebab ini memudahkan. Sebab kalau kita lihat pendapat yang mu'tamad mengatakan, pendapat yang asah, yakni yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, tidak dibolehkan kita melakukan tayamum bagi wudu melainkan kita telah sampai kepada anggota yang sakit. Yakni seperti mana saya mengatakan tadi, sekarang satu orang misalan tangan kanannya ada bandage. Untuk kita faham masalah ini ya. Tangan kanannya ada bandage. Adakah dibolehkan dia melakukan tayamum dahulu? Ataupun diwajibkan dia melakukan tayamum setelah dia membasuh muka? Mengikut ini kepada pendapat ini yang mu'tamad, dia tidak boleh melakukan tayamum. Betul ke tidak? Dia nak kena membasuh mukanya dahulu. Selepas itu baru dia boleh melakukan tayamum. Jadi di sini kita mengatakan dia melakukan tayamum pada waktu membasuh anggota yang sakit. Ini yang berdasarkan pendapat yang asah. Seperti mana Imam Nawawi mengatakan, fal asahu ishtiratu tayammum waqta ghuslil alil. Al-alil ini maksudnya anggota yang sakit. Jadi kalau tangannya sakit, air tidak boleh sampai kepada tangannya, maka dia hanya boleh melakukan tayamum setelah membasuh mukanya. Sebab setelah membasuh muka baru masa untuk dia basuh tangannya. Maka sekarang baru dia melakukan tayamum. Ini adalah mengikut ini pendapat yang asah. Muqabil asah tidak diwajibkan sedemikian. Maka ini seperti mana Syekh Taha juga ada sebut, beliau mengatakan ini memudahkan orang. Yakni kalau satu orang itu sakit dan sebagainya, mungkin susah kalau sekiranya dia membasuh mukanya dahulu, selepas itu ini masa tangannya dia melakukan tayamum, selepas itu ini dia membasuh bahagian yakni yang diwajibkan dia basuh, selepas itu yakni dia sapu kepala, selepas itu dia membasuh yakni kakinya. Pendapat yang muqabil, dia boleh mengambil wudu ke semuanya. Selepas itu dia tayamum. Boleh insyaAllah. Muqabil asah, yang ini maksudnya dia boleh mengambil wudu seperti biasa. Yang ini maksudnya, kalau sekiranya tangannya ada bandage, maka dia membasuh mukanya. Selepas itu dia membasuh tangan yang dia boleh basuh. Selepas itu dia sapu kepala. Selepas itu dia membasuh kaki. Setelah dia habis ini wudunya, dia mengambil tayamum.
maka tayamum yang diambil ini adalah sebagai ganti bagi bahagian yang air tidak boleh sampai kepada tangan tersebut. Boleh insya-Allah. Tetapi ini adalah pendapat muqabil. Bagi muqabil, yang ini asah. Ini seperti mana antum akan lihat, yakni disebutkan di dalam ini syarah. Yani seperti mana Al-Imam Al-Mahalli yang mengatakan wasani yatayammamu mata syaa kal junubi. Maka muqabil asah yakni dia mengatakan mengambil hukum seperti junub, yakni maksudnya tidak ada tertib. Dia boleh tayamum dahulu dan dia wuduk, dan dia boleh wuduk dahulu dan selepas itu dia tayamum. Ini adalah pendapat ini yang memudahkan. Boleh insya-Allah. Fal asahu ishtiratu tayammum waqta ghaslil alil. Selepas itu beliau mengatakan fa in juriha udwahu fatayammumani. Kalau sekiranya dua anggota badannya yang cedera, maka diwajibkan dua tayamum. Yakni misalnya tangan kanannya ada bandage. Selepas itu kakinya pun ada bandage. Jadi sekarang bandage ini di berapa anggota badan? Dua anggota badan. Satu pada tangannya, satu pada kakinya. Jadi sekarang kita bayangkan satu orang ini misalnya accident. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Dan tangannya bandage, kakinya bandage. Tangannya bandage, kakinya bandage. Sekarang dia nak mengambil wuduk. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah pertama sekali dia mengambil wuduk seperti biasa. Yakni dia basuh muka dia. Dia membasuh muka. Selepas itu dia melakukan tayamum. Sekarang ini tayamum yang pertama ini adalah bagi tangannya, betul ke tidak? Dan selepas itu yakni dia membasuh bahagian yang sihat daripada tangannya. Selepas itu dia sapu kepala, dan apabila sampai kepada kaki dia melakukan perkara yang sama. Dia tayamum sekali lagi. Dan dia membasuh bahagian yang boleh basuh. Boleh faham insya-Allah? Jadi sekarang ini berapa tayamum dia melakukan? Dia melakukan dua tayamum. Apa sebabnya? Sebab dua anggota badannya air tidak boleh sampai kepadanya. Maka diwajibkan dia melakukan dua tayamum. Bagaimana pula kalau tiga anggota badan? Yakni misalan satu orang, na'udzubillah min zalik, dia badannya terbakar. Badannya terbakar misalan, tapi bahagian bahagian mukanya, kesemuanya terbakar. Misalan dia letak macam apa? Bandage. Bandage ini pada mukanya. Selepas itu bandage ini pada tangannya. Selepas itu bandage pada kakinya. Tapi kepalanya misalan boleh masih sapu, masih ada bahagian yang mana dia boleh sapu. Sebagai misal. Sekarang yang ni diwajibkan dia melakukan 3 tayamum. Diwajibkan dia melakukan 3 kali tayamum. Cuma beza kalau sekiranya seluruh badannya bandage. Yang ni maksudnya mukanya, tangannya, kakinya, kepalanya, kesemuanya. Yang ni maksudnya dia tidak boleh basuh sama sekali. Maka dalam keadaan seperti ini hanya 1 kali tayamum. Ini adalah pengecualian. Sebab yang ni kesemua badannya yang ni tidak dapat dia dibasuh. Ataupun yang ni disapu. Maka diwajibkan hanya 1 kali tayamum. Jadi dia boleh jadi 2 kali tayamum, dia boleh jadi apa kita mengatakan 3 kali yang ni tayamum. Maka kalau sekiranya 2 anggota badan yang ni sakit, 2 kali tayamum. Begitu juga yang ni dengan 3 dan sebagainya. Jadi penulis yang ni mengatakan fa in juriha udwahu fatayammuman. Maka 2 anggota badan maka diwajibkan dia melakukan 2 kali yang ni tayamum. Taib. Jadi boleh kita baca daripada sini? Satu orang baca insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallif wa adamallahu naf'a bihi wa bikum fid dharain. Amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Fa in kana muhdithan fal asahhu ishtiratu tayammumi waqta ghasl al-alili. Fa in juriha 'idwahu fatayammumani. Wa in kana كجبيرة لا يمكن نزعها
غسل الصحيح ويتمم كما سبق ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء وقيل بعضها. Jadi sekarang penulis ini mengatakan, kalau sekiranya dia ada jabirah, yang mana dia tidak boleh membukanya. Yang ini jabirah ini, dalam bahasa sekarang, yang dalam bahasa Inggeris kita boleh panggil casting ataupun bandage, yang mana dia tidak boleh buka. Kenapa penulis ini mengatakan dia tidak boleh buka? Kalau sekiranya dia boleh buka, wajib dia buka. Yang ini ada sebahagian jenis bandage, yang mana dia boleh membuka ni untuk basuh. Untuk basuh tangannya. Tapi selepas itu dia boleh pakai balik. Maka diwajibkan dia membuka ni. Kalau sekiranya ia tidak mendatangkan mudarat. Kalau sekiranya ia tidak mendatangkan mudarat. Itu sebab di sini dia mengatakan ini adalah keadaan yang mana dia tidak mampu membukanya. Dia tidak boleh buka. Sebab dia boleh mendatangkan mudarat kalau sekiranya dibuka. Jadi ini adalah keadaannya. Yakni satu orang misalan dia ada jabirah. Ada bandage ataupun casting. Apa yang diwajibkan ke atas dia? Ghasalah sahih. Ini seperti mana kita mengatakan tadi. Bahagian yang dia boleh basuh, wajib dia basuh. Yang ni satu orang misalan bandage yang ni pada tangannya, tapi dia punya palm ini tak ada bandage. Wajib yang ni dia basuh bahagian ini. Betul ke tidak? Sekarang ini tidak ada bandage. Jadi wajib yang ni dia membasuh dan selepas itu yang ni dia melakukan tayammum. Maka beliau mengatakan ghasalah sahih wa tayammama kama sabaqa. Jadi yang ni dia basuh, yang ni anggota yang dia boleh basuh dan selepas itu dia melakukan tayammum. Bagi anggota yang air tidak boleh sampai kepadanya. Wa yajibu ma'a dhalika mashu kulli jabiratihi bima'in. Setelah yakni dia melakukan tayammum, maka diwajibkan yakni dia membasuh, dia sapu dia punya bandage ataupun casting dengan air. Keseluruhannya. Walaupun ada pendapat yang lemah mengatakan sebahagian daripadanya pun dibolehkan. Tetapi apa yang diwajibkan adalah keseluruhannya. Ini yang penulis ini mengatakan. Wa yajibu ma'a dhalika mashu kulli jabiratihi bima'in. Jadi misalan, satu orang ini misalan dia ada bandage pada tangan kanannya. Jadi setelah dia basuh mukanya, maka dia boleh basuh yakni bahagian tangannya yang tidak sakit. Selepas itu dia melakukan tayammum. Dan selepas itu dia sapu atas bandage. Boleh insyaAllah? Dan sapu atas bandage, sapu air atas bandage ini adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Jadi apa yang wajib adalah kita sapu air dan bukan sapu tanah ya. Ada orang yang ini dia salah faham, yang ini dia sapu yang ini bandage yang ini dengan tanah. Tidak ada yang ini sapu bandage dengan tanah. Sapu bandage yang ini dengan air. Sapu bandage yang ini dengan air. Jadi ini adalah misal kalau sekiranya bandage yang ini pada anggota wudu, maka kita sapunya dengan yang ini air. Setelah yang ini kita membasuhnya. Wa qila ba'diha, ada pendapat yang lemah qila, yakni cukup yang ini kita sapu sebahagian daripada jabirah. Yakni misalan bandage yang misalan satu tangan dia bandage, hanya sapu yang ini sebahagian daripadanya. Ini adalah pendapat yang lemah yang mengatakan sedemikian. Naam, teruskan. فإذا تيمم لفرض ثان ولم يحدث لم يعيد الجنب غسلا ويعيد المحدث ما بعد عليله وقيل يستأنفان وقيل المحدث كجنب قلت هذا الثالث أصح والله أعلم. Nah, sekarang ini kita akan membicarakan ini perkara yang berbeza sedikit. Ini adalah berkenaan dengan satu orang yang dia melakukan wudu dan ataupun mandi hadas dan dia tayammum bagi solat yang pertama. Bagaimana dengan solat yang kedua kalau sekiranya dia jaga wudu? Nampak tak? Sekarang satu orang yang dia misalan ada wudu, dia mengambil wudu pada solat yang pertama dan dia melakukan tayammum bagi solat yang pertama. Apabila dia nak melakukan solat yang kedua dan dia belum lagi membatalkan wudunya, apakah diwajibkan ke atasnya? Jadi di sini penulis ini mengatakan fa idza tayammama li fardin thanin wa lam yuhdith. Satu orang ini dia telah mengambil wudunya pada solat yang pertama dengan tayammum. Tamam? Selepas itu yakni datang solat yang kedua, misalan solat asar. Solat Zuhur dia telah mengambil wudu dan tayammum.
Dan selepas itu dia jaga wuduknya, yakni lam yuhdis. Dia tidak melakukan perkara yang membatalkan wuduk sehingga datang solat asar. Dan sekarang dia nak melakukan yakni solat asar. Adakah diwajibkan dia mengambil wuduk sekali lagi? Ataupun tidak diwajibkan? Ataupun diwajibkan dia mengambil tayamum sekali lagi ataupun tidak diwajibkan? Maka berkenaan ini dengan wuduk, tidak diwajibkan ke atasnya mengambil wuduk sekali lagi. Akan tetapi diwajibkan ke atasnya tayamum sekali lagi. Akan tetapi diwajibkan dia tayamum sekali lagi. Sebab seperti mana kita faham, tayamum ini bagi satu solat fardu. Satu tayamum ini bagi satu solat fardu. Tetapi beza dengan wuduk. Wuduk kita boleh melakukan wuduk dengan 3 kali solat atau 4 kali solat. Tidak ada masalah. Tetapi tayamum ini tidak dibolehkan. Jadi berkenaan dengan wuduk, ini adalah saya ringkas apa yang diwajibkan dia melakukan. Perkara yang kedua adalah berkenaan dengan junub. Kalau orang junub pula bagaimana? Yakni bagaimana misalnya? Misalnya adalah begini. Sekarang satu orang yang ini misalnya dia ada bandage dekat di dada. Bandage di mana? Bandage ini dekat dia punya dada. Misalnya dia baru habis operation misalnya. Dan doktor meletakkan plaster di atas dadanya. Dia tak boleh buka. Jadi selepas itu dia dalam keadaan hadas besar. Jadi apa dia buat? Bagaimana dia nak mandi hadas? Maka dia kena mandi hadas dan tayamum, betul ke tidak? Yang ini wajib dia mandi seperti biasa. Selepas itu bahagian yang air tak sampai kepadanya, apa yang diwajib dia melakukan? Diwajibkan ke atasnya melakukan tayamum, betul ke tidak? Taib, sekarang yang ini dia melakukan solat ini zuhur misalnya. Dia melakukan solat zuhur. Dan selepas itu dia nak melakukan solat asar. Apa yang harus ini dia melakukan? Maka di sini penulis mengatakan lam yu'idil junubu ghuslan. Tidak yang ini diwajibkan bagi junub, orang yang dalam keadaan janabah, melakukan mandi sekali lagi. Tetapi diwajibkan dia melakukan tayamum. Diwajibkan ini dia melakukan tayamum. Maka pendapat yang mu'tamad seperti mana nanti kita akan mengetahui hukum junub dengan orang yang tidak ada wuduk sama dalam bab ini. Ini adalah berkenaan dengan kalau dia nak melakukan solat yang kedua. Dia nak melakukan solat yang kedua. Seperti mana kita mengatakan tidak diwajibkan dia mengambil wuduk sekali lagi. Begitu juga kita mengatakan tidak diwajibkan ke atasnya mandi sekali lagi. Tetapi apa yang diwajibkan ke atasnya adalah melakukan tayamum sekali lagi. Sebab tayamum ini dia adalah tahara yang lemah. Ini yang kita harus faham ini. Beza di antara tayamum dengan wuduk ataupun mandi. Tayamum ini dia badal. Badal ini maksudnya dia menggantikan wuduk, dia menggantikan apa kita mengatakan mandi. Tetapi dia tidak sama. Maksudnya dia menggantikan sahaja. Tetapi dia tidak sama yang ini dengan membasuh. Jadi dia adalah tahara yang lemah. Jadi apabila kita mengatakan dia adalah tahara ini yang lemah, maka hanya yang ini dibolehkan satu tayamum bagi satu solat fardu. Kalau dia nak melakukan solat fardu yang kedua, wajib ini dia melakukan tayamum. Dia melakukan tayamum ini sekali lagi. Jadi penulis ini beliau kedepankan pendapat ini Imam Rafi. Selepas itu beliau ada melakukan yakni tarjih tentang masalah ini. Jadi dia kedepankan pendapat Imam Rafi, iaitu dia mengatakan wa yu'idul muhdithu ma ba'da alilihi. Ini adalah pendapat siapa? Pendapat yakni Al-Imam Rafi. Mungkin antum tulis ini. Taib, Al-Imam Rafi berbeza ya. Al-Imam Rafi dia berbeza sedikit. Apa dia mengatakan? Yakni bagi orang yang wuduk, bagi orang yang mengambil wuduk ini, yang dia melakukan tayamum, kalau sekiranya dia nak melakukan solat yang kedua, misalan tangan kanannya ada bandage. Tamam? Tangan kanannya ada bandage. Sekarang ini dia nak melakukan solat yang kedua, maka wajib dia membasuh selepas yang ni bandage tersebut. Wajib yang ni dia membasuh. Apa maksudnya? Selepas alil dia mengatakan ba'da alilihi. Yang ni selepas anggota yang sakit.
maka diwajibkan dia sapu kepala, diwajibkan dia basuh kaki. Diwajibkan. Apa sebabnya? Sebabnya untuk meraihkan tertib ini dalam wudu. Sebab Al-Imam Rafi'i seolah-olah yang ini dia melihat ini kepada masalah ini disebabkan ada bandage, dia tidak ada tertib ini di dalam wudu. Itu sebab yang ini diwajibkan kita membasuh selepas ini anggota yang sakit. Ini adalah pendapat beliau. Jadi apabila dia nak melakukan solat ini yang kedua, wajib yang ini dibasuh sekali lagi. Tetapi bukan yang ini wudu dengan sempurnanya. Dia hanya wajib membasuh bahagian wudu selepas anggota badan yang sakit. Ini yang beliau mengatakan, wa yu'idul muhdithu ma ba'da alilihi. Jadi kalau sekiranya bandage yang ini pada kanan, pada tangannya, maka selepas tangan adalah apa? Anggota selepas tangan adalah kepala yang ini dengan kaki. Jadi wajib yang ini dia sapu yang ini kepalanya, dan selepas itu yang ini dia membasuh yang ini kakinya. Maka ini yang beliau mengatakan. Dan ada pendapat yang lemah yang lain mengatakan waqila yasta'nifan, nak kena ambil wuduk sekali lagi dan tayamum sekali lagi. Ini adalah pendapat yang kedua. Boleh insya-Allah. Al-Imam Nawawi sekarang ini dia kedepankan pertama sekali pendapat Imam Rafi'i. Kedua yang ini dia kedepankan ini pendapat yang lemah yang mengatakan yasta'nifan. Dia nak kena mengambil wuduk sekali lagi dan tayamum sekali lagi. Walaupun dia tidak membatal wuduk daripada solat yang pertama. Walaupun wuduk dia tidak batal tadi. Boleh insya-Allah. Jadi pendapat ini yang kedua mengatakan kedua-duanya dia ambil sekali lagi. Khalas daripada awal sampai habis. Manakala Imam Rafi mengatakan tak wajib kesemuanya. Hanya ma ba'da alilihi. Selepas ini anggota yang sakit sahaja. Wajib yang ini dia membasuh. Taib. Pendapat yang ketiga Imam Nawawi mengatakan waqila al-muhdithu ka junubin. Ini yang pendapat yang muktamad. Ini yang beliau tarjihkan. Apa Imam Nawawi mengatakan, ini juga kita nak pay attention ya, ibaratnya. Dia mengatakan orang yang tidak ada wudu hukumnya sama dengan orang yang junub. Apakah yang dimaksudkan di sini? Ini seperti mana tadi saya mengatakan pada awalnya. Kita mengatakan satu orang kalau sekiranya dia ada bandage, maka dia mengambil wuduk seperti biasa, selepas itu dia tayamum, betul ke tidak? Selepas itu dia melakukan solat Zuhur misalnya. Dan dia jaga wuduk, dia duduk kat masjid misalnya jaga wuduk sampai waktu asar. Apabila sampai waktu asar, adakah diwajibkan dia mengambil wuduk sekali lagi? Tidak diwajibkan, betul ke tidak? Tetapi diwajibkan dia tayamum sekali lagi. Maka ini sama hukum dengan orang yang junub. Yani orang yang junub, dia mandi seperti biasa. Selepas itu dia tayamum. Tayamum ini bagi tempat yang tidak boleh kena air. Dan dia melakukan solat yang pertama. Apabila sampai kepada solat yang kedua, adakah diwajibkan dia tayamum? Wajib ke tidak wajib tayamum? Dia wajib tayamum. Dalam keadaan mengikut ini kepada, bila kita mengatakan junub ini hukumnya sama dengan orang yang wuduk, yakni kedua-duanya wajib melakukan tayamum. Tetapi tidak diwajib bagi mereka untuk mengambil wuduk sekali lagi ataupun mandi sekali lagi. Tetapi apakah persamaannya? Persamaannya adalah diwajibkan bagi mereka melakukan tayamum sekali lagi. Maka ini yang ditarjihkan oleh Imam Nawawi. Itu sebab kita nak kena pay attention perkara ini. Ini adalah pendapat yang muktamad dalam mazhab. Ini yang kita mempelajarinya dalam kitab Muqaddimah Ad-Daramiyah, kitab Zubat, kitab Umdah, Fathul Mu'in, yakni mempelajari tentang perkara ini. Boleh insya-Allah. Ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi mengatakan qultu hadza salisu asah. Apakah yang disebutkan Imam Nawawi? Dia mengatakan pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang asah. Wallahu a'lam. Apakah pendapat yang ketiga? Pendapat ketiga yang mana satu? Pendapat yang ketiga adalah al-muhdithu kajunubin. Al-Imam Rafi'i mengatakan pendapat ini lemah, dhaif, qila. Tapi Imam Nawawi mengatakan hadha huwal asah. Imam Nawawi yakni dia berbeza dengan Imam Rafi dalam masalah ini. Boleh insya-Allah. Apa yang disebutkan oleh Imam Rafi sebagai dhaif, Imam Nawawi mengatakan ini adalah asah, qawi. Jadi saya harap kita boleh faham insya-Allah ya. Jadi sekali lagi pendapat Imam Rafi
Sekarang saya memberikan misal ya, untuk kita faham ini ya. Sekarang yang ni satu orang yang ni misalnya dia ada bandage pada tangan kanan ni. Dia ada bandage pada tangan kanan ni. Ikut kepada pendapat Imam Rafi, sekarang dia nak solat yang kedua. Solat yang pertama tidak ada khilaf. Solat yang pertama dia ambil wuduk seperti biasa dan dia tayamum. Ini tidak ada masalah. Tapi bagaimana dengan solat yang kedua? Macam mana yang ni dia nak meneruskan? Maka Imam Rafi yang ni mengatakan wajib dia basuh selepas yang ni bandage. Anggota-anggota yang selepas. Sekarang di mana bandage-nya? Bandage-nya pada tangan kanannya. Maka dia basuh bahagian kirinya. Selepas itu dia sapu kepala, selepas itu dia basuh yang ni kakinya. Maka diwajibkan dia melakukan sedemikian. Dan selepas itu yang ni dia melakukan salat. Ini adalah pendapat yang siapa? Ini adalah pendapat Imam ini Rafi. Tetapi pendapat Imam Nawawi hanya diwajibkan tayamum sahaja. Tidak diwajibkan yang ni dia. Tidak diwajibkan yang ni dia membasuh. Taib. Jadi dengan itu alhamdulillah kita telah membicarakan berkenaan dengan hukum ahkam yang bersangkutan dengan jabirah. Ada banyak perkara juga yang belum disebutkan oleh Imam Nawawi berkenaan dengan masalah qada. Adakah diwajibkan qada ataupun tidak diwajibkan qada, dan seperti mana kita mempelajari pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, kalau sekiranya jabirah itu pada anggota tayamum diwajibkan qada. Betul ke tidak? Diwajibkan i'adah. Diwajibkan baginya untuk dia melakukan i'adah. Kalau sekiranya ia bukan yakni pada anggota tayamum, maka kalau dia tidak mengambil yakni tempat yang banyak, kadar yakni untuk mengikat sahaja, dan dia ada wuduk sebelum itu, tidak diwajibkan dia melakukan qada. Kalau tak, yakni diwajibkan dia melakukan qada kalau sekiranya dia meletakkan jabirah dalam keadaan dia tidak ada wuduk. Ini seperti mana disebut dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah. Sama ada kita mengatakan diwajibkan dia melakukan i'adah bagi solat tersebut ataupun yakni tidak. Tetapi insya-Allah tak apa, yakni kita teruskan dulu yakni kepada yang seterusnya. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Insya-Allah kalau ada soalan nanti antum boleh tanya insya-Allah. Nah, teruskan. Faslun. Yatayammamu bikulli turabin tahirin hatta ma yudawa bihi wa biramlin fihi ghubarun la bima'dinin wa suhaqati khazafin wa mukhtalitin bidaqiqin wa nahwihi wa qila in qalla al-khalitu jaza ولا بمستعمل على الصحيح وهو ما بقي بعضوه وكذا ما تناثر في الأصح. Sekarang kita akan bicarakan tentang syarat-syarat ini tayamum. Penulis pertama sekali mengatakan ya tayammamu bi kulli turabin tahirin. Jadi syarat yang pertama adalah wajib kita menggunakan yakni tanah yang ada debu padanya. Yang ada yakni debu padanya dan dia mesti suci, tahir. Tidak dibolehkan kita menggunakan sesuatu yang mutanajis, yang bercampur dengan najis. Hatta yudawa bihi, walaupun tanah tersebut digunakan untuk obat-obatan. Ada jenis yakni tanah yang berwarna merah digunakan sebagai obat. Yakni di sebahagian tempat di Timur Tengah mereka menggunakan tanah sebagai obat. Yakni mereka makan tanah. Ada jenis yakni tanah yang ini boleh dimakan. Ada jenis yang tanah yang ini diletakkan atas misalan kulit supaya ia boleh menyebabkan kulit ini lebih cantik dan sebagainya. Jadi tanah seperti ini adakah dibolehkan kita menggunakannya dengan tayamum? Dibolehkan. Sebab dia tanah, dia tidak bercampur dengan apa-apa. Cuma dia tanah yang berbeza. Sebab tanah ni pun kita nak kena faham, tanah ini bukan maksudnya satu jenis tanah. Tanah ini ada banyak jenis. Tanah ini ada banyak jenis. Ada yang ni jenis tanah warnanya hitam, ada jenis tanah warnanya merah, ada jenis yang ni tanah warnanya yang ni seperti kelabu dan sebagainya. Yang penting adalah dia tanah. Yang penting adalah dia tanah dan dia tidak bercampur dengan benda yang lain. Begitu juga beliau mengatakan wabi ramlin, pasir, fihi rubar. Pasir tersebut ada debu. Boleh kita menggunakannya sebagai tayamum. Sebab apa yang kita menggunakan adalah debunya. Debu daripada tanah. Begitu juga dengan pasir. Debu yang ada pada pasir juga yang ini dibolehkan, yang ini digunakan sebagai yang ini tayamum.
Tetapi tidak dibolehkan kita menggunakan sesuatu yang daripada ma'din. Yakni ma'din ini dia adalah jenis apa kita mengatakan ore yang ada dalam bumi. Yakni apa kita mengatakan seperti iron ore. Ini dalam bahasa Arab ini kita panggil yakni ma'din. Begitu juga dengan besi-besi yang ada seperti emas dan sebagainya. Yang yakni ada yakni di bawah yakni bumi. Maka ini tidak dibolehkan yakni kita menggunakannya sebagai tayamum, sebab ini semua adalah benda yang bukan tanah. Ini adalah berbeza. Dia bukan tak ada beza dengan tanah. Begitu juga dengan batu-batu yang licin. Batu-batu yang licin yakni mereka tidak ada debu. Seperti misalan batu yang ada pada waterfall ini misalan, maka tidak sah kita menggunakan ini sebagai tayamum ini bagi batu-batu tersebut, sebab ini tidak ada debu padanya. Begitu juga dengan pasir laut. Pasir laut tidak dibolehkan kita melakukan tayamum sebab tidak ada debu. Jadi apa yang dibolehkan adalah tanah dan kita menggunakan debu yang ada pada tanah ataupun pasir. Ini yang dibolehkan. Selain daripada itu tidak dibolehkan kita melakukan tayamum ini dengannya. Maka beliau mengatakan wa mukhtalitin bidaqiqin wa nahwihi. Begitu juga kita tidak boleh menggunakan tanah yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Dia memberikan misal ini seperti apa? Seperti tepung. Jadi sekarang ini kita ada tanah yang bercampur dengan tepung. Tidak dibolehkan kita menggunakannya sebagai tayamum. Apalagi kalau sekiranya dengan benda yang najis, tidak sah. Dan beliau mengatakan waqila in qalal khalid jaza. Ada pendapat mengatakan kalau sekiranya percampuran itu sedikit sahaja dibolehkan. Kalau sekiranya percampuran itu sedikit sahaja, maksudnya dia tidak mengeluarkan daripada nama debu, maka dibolehkan. Wala bi musta'malin ala sahih, tidak dibolehkan kita menggunakan debu musta'mal. Apakah yang dimaksudkan dengan debu musta'mal? Debu musta'mal ini misalnya satu orang ini dia melakukan tayamum. Selepas itu bekas yang debu itu jatuh daripada mukanya ataupun daripada tangannya. Ini kita mengatakan musta'mal. Maka tidak dibolehkan kita menggunakan debu itu untuk kita melakukan tayamum. Maka tidak sah. Jadi penulis ini mensyarahkan, dia mengatakan wala bi musta'malin ala sahih. Ala sahih. Muqabil sahih. Apa yang dimaksudkan dengan muqabil sahih? Kalau kita ada sahih yang dimaksudnya pendapat yang kuat. Muqabilnya adalah dhaif. Betul ke tidak? Maka tidak boleh diamalkan. Dan beliau mengatakan wa huwa ma baqiya bi'udwihi wa kadha ma tanathara fil asah. Yakni debu musta'mal sama ada dia adalah debu yang ada pada mukanya ataupun yang sudah jatuh daripada mukanya. Yakni misalan satu orang ini sapu mukanya. Satu orang sapu mukanya. Adakah dibolehkan kita mengambil debu yang ada pada mukanya dan kita tayamum? Ini tidak boleh sebab ini musta'mal. Sama juga ma tanasara minhu, apa yang jatuh daripada anggota tayamum. Ini juga dikirakan sebagai musta'mal. Mengikut ini kepada pendapat ini yang asah. Berbeza kalau kita mengatakan kalau mukanya tebal dengan debu. Misalan satu orang ini misalan dia tayamum ini seperti apa? Dia ambil debu dengan banyak dan dia meletakkan ini atas mukanya. Mukanya ada 5 layer debu, 5 layer. Maka layer yang kedua, ketiga, keempat, yang kelima, ini tidak musta'mal. Sebab dia tak kena pada mukanya. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan debu yang musta'mal adalah debu yang kena kepada kulitnya. Debu yang kena kepada kulitnya dan jatuh daripada kulit. Ini kita mengatakan, ini yang dimaksudkan debu musta'mal. Tetapi layer yang kedua, layer yang ketiga, maksudnya debu yang tidak kena kepada mukanya ataupun kepada tangannya, maka ini tidak dikirakan ini sebagai yang ini musta'mal. Taib. Kita teruskan lagi ya. Boleh insyaAllah? Boleh Ustaz. Aywa. Saya rasa tidak ada masalah ya, boleh faham insyaAllah. Wa yushtaratu qasduhu falau safathu rihun alayhi faraddadahu wa nawa lam yujzi. walau yummima biiznihi jaza wa qila yushtaratu udhrun. Nah, seterusnya penulis ini mengatakan daripada syarat yakni sahnya tayamum, wajib yakni kita niat untuk menggunakannya.
Yani di sini beliau mengatakan wa yushtaratu qasduhu. Wa yushtaratu qasduhu. Apakah yang dimaksudkan dengan disyaratkan yang dibagi ni untuk niatnya untuk menggunakan yakni debu tersebut? Dia memberikan misal. Dia mengatakan falau safathu rihun alaihi faraddadahu wa nawa lam yujzi. Yang ni misalnya adalah begini ya. Sekarang satu orang ini misalnya dia duduk begini. Lepas itu ada sandstorm. Ada sandstorm. Jadi debu ni sedang berkerumun dekat mukanya sekarang. Lepas itu dia niat tayamum. Tapi dia tak buat apa-apa. Dia duduk saja. Angin yang tiup. Ini tidak sah. Kenapa tidak sah? Sebab yakni dia tidak melakukan sesuatu untuk menggunakan debu tersebut. Ini yang dimaksud dengan qasduhu. Dia tidak melakukan sesuatu untuk meletakkan debu itu pada anggota tayamumnya. Tetapi berbeza kalau dia menggunakan tangannya begini. Misalnya dia menggunakan tangan, dia tangkap debu. Selepas itu dia terbalikkan tangannya dan dia sapu yakni mukanya. Ini kita mengatakan sah. Sebab sekarang yang ini dia transfer, dia mengambil debu tersebut dan dia meletakkan kepada muka. Daripada maksud qasad di sini adalah juga naql. Yang ini maksudnya dia mengambil debu daripada satu tempat dan dia meletakkan yang ini kepada mukanya. Baik, kenapa ulama kita mewajibkan perkara ini? Ini kita nak untuk kita faham ini masalah ini. Ini biasa kita lihat kita fikir kita semua membicarakan tentang ini syarat ini. Sebabnya adalah ayat Al-Quranul Karim. Kita kalau lihat ini ayat dalam bab tayamum ya. Apa Allah SWT mengatakan tayamum? Allah SWT mengatakan fatayammamu sa'idan tayyiba. Betul ke tidak? Fatayammamu. Apa yang dimaksudkan dengan tayamum di sini? Tayamum dalam segi bahasa qasd. Yani Allah mengatakan fatayammamu sa'idan. Yani maka kamu niat untuk menggunakan tanah. Untuk menggunakan yakni tanah ataupun debu. Maka di sini ulama kita mengatakan qasad ini adalah wajib. Apabila kita melakukan tayamum, mesti ada naql, yakni kita mengambil debu kepada muka kita. Jadi ini adalah misal yang disebutkan kalau sekiranya debu itu tidak diambil, debu itu ditiup ini kepada muka seseorang, maka ini tidak mencukupi. Sebab di sini dia tidak ada pengambilan. Dia tidak ada qasad. Boleh insyaAllah? Dia tidak ada qasad. Jadi antum tulis di sini qasad dengan naql adalah perkara yang sama. Dalam bab tayamum, qasad dengan naql, apa maksud naql? Naql yakni kita apa? Kita mengambil daripada satu tempat kepada tempat yang lain. Ini yang dimaksudkan dengan naql. Sama maksudnya dengan qasad di sini. Tetapi kenapa ulama kita menggunakan qasad? Yakni untuk memuliakan Al-Quranul Karim. Sebab Al-Quran menyebut tayamum. Dan tayamum dalam segi bahasa adalah qasad. Jadi dia membawa makna naql juga. Dia membawa makna naql. Yakni maksudnya kita mengambil tanah daripada satu tempat kepada tempat yang lain. Betul ke tidak? Yakni kita mengambil daripada tangan kepada muka. Ini naql. Walaupun tangan orang lain. Kalau orang membantu kita misalnya ambil debu, dan dia meletakkan debu kepada muka, tapi kita niat, sah ini tayamum. Sebab di sini ada qasad. Ada naql. Maka beliau mengatakan, wa yushtaratu qasduhu falau safathu rihun alaihi faraddadahu wa nawa lam yujzi. Dan saya rasa tidak ada masalah ya. Walau yummima biiznihi jaza. Ini seperti mana saya mengatakan tadi, ada orang lain melakukan tayamum baginya. Boleh faham insyaAllah? Satu orang ini sekarang ini, dia kawannya melakukan tayamum untuknya. Adakah sah ke tidak? Jadi di sini Imam Nawawi mengatakan, kalau ada orang lain yang melakukan tayamum baginya dan dia niat, orang yang melakukan tayamum ini, dia niat ini tayamum. Jadi orang yang mengangkat debu baginya adalah seperti wakil. Dia adalah seperti yakni wakil baginya. Maka sah yakni tayamum. Tayamum yakni sah. Waqila yushtaratu uzrun. Ada pendapat mengatakan syaratnya mesti ada keuzuran baru dibolehkan. Tetapi ini pendapat yang dipilih adalah walaupun tidak ada keuzuran. Walaupun ini tidak ada
tidak ada keuzuran. Tetapi apa yang wajib adalah siapa yang kena niat. Orang yang melakukan orang yang melakukan debu itu, ataupun orang yang melakukan tayamum. Boleh faham insya-Allah? Siapa yang kena niat ini istibah atau fardhu salah? Yang kena niat adalah orang yang melakukan tayamum. Jadi orang yang mengangkat debu ini dia seperti wakil saja. Dia ambil debu, dia tepuk debu, selepas itu dia sapu dekat muka. Dia sapu dekat muka orang lain. Selepas itu ini beliau mengatakan wa arkanuhu naqlu turabi falau naqala min wajhin ila yadin aw aqasa kafa fil asah. Yang seterusnya beliau membicarakan ini tentang rukun tayamum. Jadi daripada rukun tayamum adalah naqlu turab. Ini seperti mana tadi saya mengatakan, dia sama hukumnya dengan qasad. Qasad dengan naql adalah perkara yang sama. Sebahagian ulama mereka menggunakan satu perkataan saja. Tetapi di sini kita lihat kitab Minhaj menyebut qasad dan menyebut naql. Dan pada hakikatnya tidak ada perbezaan di antara qasad dengan naql. Jadi insya-Allah saya rasa kita berkenaan dengan rukun-rukun tayamum mungkin kita tangguh pada minggu yang akan datang. Insya-Allah minggu yang akan datang kita kembali membicarakan tentang rukun-rukun tayamum insya-Allah taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah.